بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima Allah Ta'ala itu 10 orang. Yang mana Rumi terus masuk tajuk itu. 10 orang yang tiada diterima sembahyang. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Yang mendengar suara azan tapi tak datang sembahyang berjamaah. Tuan-tuan kena faham ya, yang kata suara azan ni bukan hak atas ni. Bukan suara dengan pembesar suara, dengan suara yang Tok Bilal original punya azan. Boleh faham ni? Azan yang dimaksudkan di sini ialah azan dengan suara yang asli. Maknanya jiran-jiran ni dia dengar ni. Kalau Tok Bilal tu azan, dia dengar. Kalau tak guna mikrofon pun, loudspeaker pun dia boleh dengar. Maka orang yang dekat-dekat dengan surau ni tiada jemaah, melainkan jemaah dalam sembahyang, dalam surau atau dalam masjid. Yang jauh-jauh tak dengar apa lah, melainkan dengan pembesar suara, tak daya lah. Ya, pembesar suara kena yang mahal 100,000 tuan-tuan. 4 batu pun dengar, 5 batu pun dengar. Maka dia sembahyang berjemaah di rumah dia pun boleh lah. Tapi yang hak lain-lain ni, mailah sembahyang di sini. Untuk dia apa? Suami-suami, bapa-bapa, laki-laki sembahyang berjemaah di masjid atau di surau. Orang perempuan ustaz boleh, tak dilarang. Sembahyang di masjid, di surau silakan. Boleh datang jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan tu datang sembahyang berjemaah di masjid mendatangkan fitnah, maka dia sembahyang di rumah dia lebih afdal daripada di masjid. Macam kita sekarang, pintu untuk wanita lain, tandas untuk wanita pun lain, sembahyang untuk wanita pun lain, duduk pula di balik langsing. Maka tidak menimbulkan fitnah. Haruslah perempuan datang, tak timbullah masalah. Jangan tuan-tuan halau pula. Ya, setengah orang perempuan dihalau dia datang. Apa datang ni? Ya, itu tak boleh dihalau. Tempatnya elok, semua elok. Ada tempat wuduk, ada tandas, ada tempat sembahyang. Berbeza dengan kita. Baik, jadi yang pertama sekali, orang yang tidak datang sembahyang, allazina yasma'una al-adzan wal iqamah la yahdurna al-jamaah. Orang yang dengar azan dan iqamat tetapi tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka sembahyangnya tiada diterima oleh Allah Taala. Maksud mendengar azan itu ialah suara yang original, tiada bantuan pembesar suara. Baik, yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat harta, maka sembahyangnya juga tidak diterima. Digabungkan ayat wa aqimus salah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini dipanggil sebagai ayat-ayat berkembang. Wa aqimus salah, selepasnya mesti zakat. Adanya sembahyang dan ada zakat. Sembahyang tak bayar zakat, ditolak sembahyang. Zakat bayar, tak sembahyang, zakat ditolak. Nak diterima, dua-dua kena buat. Zakat kena buat, sembahyang buat. Melainkan kalau tak mampu untuk bayar zakat, tak ada sebab untuk dia bayar zakat, maka tiadalah wajib dia. Tetapi bagi kita ni wajib berzakat. Zakat simpanan, zakat barang emas kita. Isteri tuan-tuan ada 5 kilo barang emas, kenalah bayar zakat. Ada yang dia kata, ustaz dah bayar dah zakat bila? 4 tahun lepas. Barang emas dia yang 4 tahun lepas dia bayar. Dah bayar dah tadi. Sebab tu tuan-tuan, daripada duk simpan, ambil pakai. Masalahnya ustaz, bila pakai takut kena rompak ustaz. Simpan kena zakat. Kalau gitu tu saya pakai, tu saya simpan. Apa nak buat ustaz? Jual lah. Tapi buat benda lain yang lebih bermanfaat.
niagakan duit. Buat modal berniaga, jalankan, pusingkan duit. Baik, yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Sembahyang, zina juga balun juga. Maka tidak diterima. Orang yang berzina ini sudah hilang imannya. Macam mana orang yang pakai baju menanggalkan pakaian. Kita sekarang ni cantik sebab ada baju. Lawanya kita ni pasal ada baju. Cuba buka baju tu. Panau, kurak, bekas kudik, semuanya ada. Cantiknya kita ni pasal baju. Begitulah cantiknya manusia kerana iman. Pakaian dia ialah iman. Kalau dia sudah buang pakaian iman, mana cantik lagi iman? Begitulah orang bertelanjang. Tidak cantik lagi dia. Kerana tidak berpakaian dengan pakaian yang baik. Maka orang yang bertelanjang imannya, salah satu puncanya ialah kerana berzina. Akibat daripada perbuatan dia itu, solat tidak diterima. Yang keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Bunuh orang pun dah dosa, bunuh Nabi berganda-ganda lah dosa. Tuan-tuan beli kereta pinjaman Islam, Islamic loan. Tetapi bila datang insurans, konvensional loan, konvensional insurans, tak boleh lah. Bila dah pinjam bank kereta secara Islam, buatlah insurans pun secara Islam. Jangan terlibat dengan unsur riba. Satu benda riba tu kena seksa dalam neraka 20 tahun. Akibat daripada makan riba, kupang 2 kupang. Jadi yang riba-riba ni kita tolak buah. Pastikan yang halal sahaja. Yang kelima, sembahyang orang yang menyamun, pencuri. Kerja mencuri, tapi sembahyang tiada diterima. Apa makna tiada diterima, Ustaz? Tiada diterima selagi mana tak bertaubat. Sah. Tuan-tuan penyamun jadi imam. Tuan-tuan makmum, dia penyamun, tapi dia imam. Habis sembahyang nyembang untuk imam. So imam orang imam surau ini ke? Tidak. Saya dah tak nak menyamun. Tu kenapa tu imam jadi imam? Tak ada imam, saya imam lah. Imam tak datang, jadi saya nak jadi imam kejap. Dia kamu ikut buat apa? Saya datang nak mencuri. Saya pekerjaan saya pencuri. Hukumnya sah sembahyang. Cuma tak ada pahala. Siapa yang tak ada pahala? Yang menjadi imam tu lah. Yang penyamun. Atau macam saya ni tak sah tak Ustaz? Sah. Sembahyang saya diterima tak? Diterimalah sebab kamu bukan penyamun. Yang penyamun tarbusnya dia lah tak diterima. Habis itu macam mana dia nak diterima sembahyangnya Ustaz? Hendaklah dia bertaubat dan memulangkan balik, mengembalikan balik kecuriannya. Apa yang dia curi, pulangkan balik. Barulah Allah terima sembahyang. Sekarang sembahyang 10 orang ni tergantung. Bila masa diterima balik? Bila taubat. Baru diterima. Kalau tidak, tak ada pahala. Akan sampai pahala bila bertaubat. Yang kelima, yang keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Setitik arak 40 hari Allah tak terima sembahyang. Setitik. Sebotol. Satu tin. Beribu-ribu titik. Didaratkan dengan 40 hari. Selagi mana tak bertaubat. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang haram ada 2. Haram mutlak, babi. Haram mutlak. Rimau. Katak. Biawak. Haram mutlak. Yang keduanya, haram kerana bukan izin. Bukan hak. Buah rambutan tu halal. Tapi kerana ambil tanpa izin, haram dimakan. Buah durian tu halal. Tapi jumpa tengah jalan, haram dimakan. Duit tu halal. Tapi curi, haramlah dia. Asalnya halal. Tapi
cara dapat tak betul, bertukar menjadi haram. Saya sebut dah semalam. Ikan tu halal, tapi jumpa lori ikan terbalik, dia curi ikan, maka haramlah ikan. Macam dia Teluk Intan, lori susu tin, apa nama, tin susu ni, yang susu dalam tin, susu tepung ni, terbalik. Habis orang kampung ambil. Polis datang guna dia punya petrokar dia tu buat pengumuman. Siapa yang mengambil susu pulangkan balik, siapa yang ambil sila pulang balik. Subhanallah. Polis minta, pasal token minta tin pulangkan balik. Pakak duk ambil tin, dia kiranya rezeki tu. Gamak tu tuan-tuan. Ambil susu orang punya, kawan dah aksiden, kamu pergi ambil dia pula bagi minum pada anak pula. Bancuh-bancuh bola botol, goncang-goncang, sumbat pada mana. Gamak tu tuan. Nak jadi baik apa anak macam tu? Kalau dimasukkan sumber yang tidak halal. Kemudian, yang ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Sekarang ni dah banyak makanan eksotik. Katak, ular, lipas. Maka ada orang kita yang membekalkan makanan ini pada orang-orang bukan Islam. Ditangkap katak. Katak yang gemuk-gemuk. Sekilo RM20 dijual. Biawak dijual. Ular sawak dijual. Semayang orang macam ni tak diterima. Kita belah-belah pekan ni tak buat lah kot. Belah-belah kampung. Jumpa babi jual. Jumpa ular sawak dia, hambat ular sawak. Dia jerut ular sawak. Boh lang kuning jual. Balik beli beras kopi gula. Anak-anak makan. Hasil daripada jual ular sawak. Bila kita tanya haram, kita kata haram. Saya bukan makan. Saya jual je. Haram. Tapi kalau ada manfaat, tak apa. Tuan-tuan buat ternakan lintah. Harus. Dia tak tahu nak ternak apa. Ayam dah ternak dah. Ya, itik lembu, kambing, bor pun dah ternak dah. Sekarang orang ternak lintah. Harus. Jika lintah itu diternak untuk pengubatan. Ya, untuk bekam menggunakan lintah. Boleh? Boleh? Tak apa. Nak berubat. Sekarang orang sakit nak buang darah kotor dengan lintah. Terapi lintah. Ya, sakit gaut. Ya, maka dia suruh lintah. Makan darah kotor dia. Ambil asid borik. Akhirnya lintah dapat gaut. Dia, hukum dia harus dia menternak lintah. Tak apa. Sekarang di Kuala Lumpur banyak terapi-terapi guna lintah. Terapi guna lintah dan terapi guna ikan. Rendam kaki dalam akuarium, ikan mari makan. Lumut-lumut, karat-karat di kaki dia. Ya, sejauh RM1 ke? RM35. Siapa yang kaki tak pernah gosok tu, lagi banyak ikan datang. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke spa-spa macam tu, tengok kaki orang tu penuh dengan ikan, kompon 4 tahun tak pernah gosok kaki. Ya, setengah orang malu nak masuk situ sebab nampak sangat kaki dia kotor. Ikan pun tahu kaki dia kotor. Baik. Kemudian ke-9, sembahyang orang yang lari daripada tuan. Hamba yang lari daripada tuan. Ulama-ulama memaksudkan hadis ini ialah larinya seorang suami meninggalkan anak isteri dia. Asal duduk di kampung. Kerja tak cukup duit, datang Kuala Lumpur jadi jaga. Sebulan sekali balik. Kemudian sebulan, 2 bulan sekali balik. Kemudian 3 bulan sekali baru balik. Lama-lama langsung tak balik. Sebab apa tak balik? Dulu kerja jaga, sekarang jadi imam. Tak balik dah. Anak tinggal, isteri pun tinggal. Isteri pasalah motong getah. Mana suami kamu pak? Entahlah makcik, kalau hamil tak balik. Tak hidup, tak mati. Rupa jadi imam. Warok Yamat di Kuala Lumpur tu. Suami dia. Maka suami dia tetap tidak diterima sembahyang. Sebab membiarkan isterinya gantung tiada bertali. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum bima'ruf. Kalau dah beristeri, pegang isteri elok-elok. Kalau tak nak pegang, lepaskan elok-elok. Kalau berkahwin, pegang elok-elok. Bagi makan, bagi minum, bagi keselamatan.
Kalau dah agak-agak tak mau, cerai lah. Boleh dia menikah dengan orang lain. Jangan seksa hidupnya. Walaupun dia jadi imam di sini, dia tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak dia, tetap ditolak sembahyang dia. Yang terakhir, yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya. Cik, apa benda tu? Apa benda? Astagfirullahalazim, latak saya. Ya. Dah dekat 60 dah, latak lah tu. Baik, yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya, atau derhaka, atau bercakap dengan marah kepada suaminya. Last kali baru untuk orang perempuan yang masam muka, yang cakap kasar, yang lawan suami. Mayang macam mana pun Allah reject mayang. Masam muka, dia macam rajin dah masam muka. Sedih dia semayang. Kira orang tua tu menyampah aku, baik aku semayang. Dalam keadaan dia marah kat lelaki dia, ditolak semayang. Ya, banyak ni tuan-tuan. 10 jenis manusia yang Allah tolak semayang. Jadi, tahan-tahanlah. Janganlah masam muka. Kadang-kadang sikit punya sebab pun masam muka. Sikit. Ajak pergi Giant. Suami tak pergi. Bila suami kata, malas lah. Jalan jam lah. Nak parking pun susah. Pergi dekat-dekat ni udah lah, kata suami dia. Awak tu memang, kalau kita ajak, haram ikut. Kalau kawan dia ajak, Ustaz Kazim ke mana berikut? Nyampak. Hai, saya juga kena. Tak ada kena-mengena dengan saya pun. Apa hai Giant datang ke saya pula? Dia pun masa muka kat lelaki dia. Menyampah lawa ni. Apa yang tu? Allahu Akbar. Allah tak terima sembahyang. Selagi mana duk masam kat suami. Senang je tuan-tuan. Tak ada benda nak masak. Tak usah masak. Abang, bawang dah habis. Masak tu yang suka guna bawang. Abang, minyak masak dah habis. Pergilah beli. Tak beli juga. Tak usah masak guna minyak. Rebus saja. Tak. Abang, santan tak ada lah bang. Belilah santan. Suami tak gerak juga. Buat gulai tak payah santan. Bila suami kata tak sedap, awak tak beli santan. Lah, senang je orang perempuan. Tanggungjawab membeli suami. Tanggungjawab tu ialah suami. Sekarang suami yang tunggu dalam kereta. Isteri lah bersusah payah naik market, turun market. Alasan suami, parking tak ada. Tak abang tunggu dalam kereta. Parking tak ada ni. Kang Saman lah. Dia relax. Buka klasik nasional. Relax. Gedi-gedi tangan dia atas. Duduk kat steering kereta. Gedi-gedi. Yang isteri tu bersabung nyawa. Naik tangga, turun tangga dengan licin. Dengan duk bertempur dengan Bangladesh. Duk berimpik dengan Indonesia. Berimpik dengan Vietnam. Berimpik dengan Mak Rempik. Nak bawa dua-dua raga turun tu. Sepatutnya tanggungjawab tu ialah tanggungjawab kita, para suami. Ayang duduk diam-diam dalam kereta. Biar abang yang pergi beli. Tuliskan apa nak beli. Itu nak sepatutnya. Minyak masak, senang baik tu. Lagi, bawang. Selesai. Selamat. 5 minit je tu. Bawang 1 kilo. Minyak masak 1 tin. Dah balik. Balik-balik rumah, setengah bawang tak boleh pakai. Tu yang orang perempuan tak percaya kat suami tu. Dia bukan pilih. Dia main balon borong bola bersih timbang tu. Isteri dia lain. Dia tengok bawang dia perhati satu. Nah, 1 kilo tu saja jam tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.